Sistem pengasingan zon janji temu bantu lancarkan proses vaksinasi antara tumpuan bumi ke Nyalang hari ini. Jadi langsung bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Jadi silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Proses pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Tertutup Sibu kini semakin lancar setelah sistem pengasingan zon masa janji temu diperkenalkan. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, sistem pengasingan mengikut zon masa itu dibuat supaya penerima vaksin diasingkan mengikut masa janji temu masing-masing. Jelasnya melalui sistem itu, kesesakan di PPV Stadium Tertutup Sibu berjaya diselesaikan selain melancarkan lagi proses pendaftaran penerima-penerima vaksin. Penerima vaksin juga tidak lagi bersesak kerana diasingkan mengikut zon masa janji temu. PPV berkenaan mempunyai kapasiti untuk memberikan suntikan kepada 140 orang dalam masa 1 jam. Dan alhamdulillah begitu lancar sekali pemberian vaksin di Indo Stadium ini, dan juga mereka tidak perlu menunggu lama apabila mereka mengikut jadual yang telah diberikan. Ada paling cepat mereka telah beritahu saya 15 minit selepas sampai di sini mereka telah mendapat vaksin tersebut. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan ke PPV Stadium Tertutup Sibu. Dr. Anwar dalam pada itu berkata pihaknya akan menubuhkan pasukan sukarelawan untuk menyediakan pengangkutan kepada warga emas yang terlantar ke PPV Stadium Tertutup Sibu. Perbincangan sedang dilakukan untuk mencari organisasi bukan kerajaan yang boleh membantu menyediakan kemudahan itu. Terdahulu, Dr. Anwar menyerahkan sumbangan 4 unit mesin pemeriksaan tekanan darah kepada petugas Barisan Hadapan di lokasi tersebut. Tiada sejarah perjalanan ke lokasi yang dikesan positif COVID-19 ataupun mempunyai kontak rapat. Namun 5 sekeluarga tetap dijangkiti COVID-19 tanpa mengetahui puncanya. Wartawan Debbie Amanda Padan ada perkongsiannya. Silakan Debbie. Baik, terima kasih rakan setugas di studio RTM Kuching. Baik, saya kini berada di rumah salah seorang bekas pesakit COVID-19 iaitu Encik Zulkifli Abdul Razak. Selamat petang, Encik. Selamat petang. Baik, Encik, boleh kongsikan bagaimana dengan pengalaman Encik sekeluarga dan berapa ramai ahli keluarga yang disahkan positif COVID-19 ini? Okey, saya ada 3 orang anak dan keseluruhan 5 orang positif COVID. Okey, saya tahap 4 dan isteri saya tahap 5. Pengalaman saya pada 29 bulan tu saya didapati positif COVID-19 dengan isteri saya di Borneo Specialist. Lepas tu saya dibawa ke hospital SGH dan 2 hari kemudian didapati anak saya ketiganya semua positif. Dan pada 29 bulan isteri saya dimasukkan ke dalam ICU dan saya merasa terlalu down sangat bila mendengar isteri saya masuk ICU dan saya pula di mana diberi pernafasan juga tapi yang lebih kurang 20%. Jadi saya sentiasa berdoa lah supaya saya sembuh dan semua ahli keluarga saya sembuh lah. Saya nasihatkan kepada masyarakat di luar sana, COVID-19 ni adalah satu wabak yang sangat berbahaya. Dia bukan wabak di Malaysia saja dan dia adalah global, dunia. Jadi saya sarankan kepada semua masyarakat, ikutlah SOP. Sebagai contohnya, pakailah pelitup muka. Kalau nak keluar rumah, hanya ketua rumah saja yang keluar. Anak-anak atau isteri biarkan tinggal di rumah. Kalau seboleh-bolehnya, kalau dapat, tak perlu untuk keluar. Okay, just untuk dia stay dalam rumah saja. Lepas tu selalu menggunakan sanitizer dan kalau pulang daripada luar tu mesti mandi dan pakaian tu mesti dicuci lah. Okay, mesti ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau semua masyarakat bekerjasama, saya rasa Tan Sri Nur Hisham pun rasa happy dan dapat bendung untuk COVID-19 ni. Sebab dia punya quarantine period tu mesti minimum pun 14 hari. Jadi kalau boleh semua masyarakat stay at home saja. Okey. Terima kasih Encik Zulkifli untuk sama-sama perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali bersama rakan setugas di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Debbie.
Keputusan Kerajaan Sarawak membenarkan penggunaan vaksin keluaran AstraZeneca secara sukarela dianggap satu keputusan yang baik. Setiausaha Politik Ketua Menteri Michael Tiang berkata, vaksin AstraZeneca telah pun digunakan di seluruh dunia dan ada penduduk di negeri ini bersedia menerima suntikan vaksin tersebut. I think that is very well. And I have friends in Semenanjung. They register. They're willing to register whole family for AstraZeneca. So a right to choose being given to the people. I think this is a well welcoming decision. Bercakap kepada media Sibu, Michael berkata individu yang belum mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk segera mendaftarkan diri mereka. Suntikan vaksin bukan sahaja untuk melindungi diri sendiri tetapi juga untuk keluarga dan rakan-rakan mereka. Sementara itu, beberapa warga emas yang ditemui mengalu-alukan penggunaan pelbagai jenis vaksin untuk melengkapkan program imunisasi COVID-19 di negeri ini. Mereka juga berharap program pemberian vaksin dilaksana dengan teratur agar lebih ramai yang dapat menerima vaksin berkenaan. Ya, mana-mana aja bolehnya. Asal diberi vaksin saja. Ya, beri vaksin saja. Janji barang ya diatur betul bang, dengan cara syarat betul. Jadi orang percaya bah nak. Jadi barang ya kata orang nak, si ada masalah bah. Senang juga orang atur bah, orang mau jadi batinnya pun nyaman juga dengannya. Vaksin bagus tu, mun orang kata bagus-bagus lah. Ni ada macam lain, kami tu nerima aja. Si kisah, saya ada aja. Sebab menjaga keselamatan kita pun lah. Pendapat sama turut dikongsi Razali NB 62 tahun yang merupakan golongan orang kurang upaya. Okey je lah. Nak pertama sekali mencegah kita daripada jangkitan virus tu nak. Virus COVID-19 nah. Jadi dapat boleh kita dapat memutuskan rantai kata orang nak. Ya, bagi pendapatan saya lah. Bolehlah. Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak telah memutuskan untuk membenarkan penggunaan vaksin AstraZeneca secara sukarela bagi melengkapkan plan vaksinasi COVID-19 di Sarawak. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak berjaya merampas 575 kotak barangan kontraban jenis rokok bernilai lebih 4.3 juta ringgit dalam satu operasi kontraban awal pagi semalam. Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim berkata dalam operasi itu sepasukan pegawai dan anggota daripada unit Resip Marin dan PPM Wilayah 5 Kuching telah menahan sebuah lori di Jalan Serian Sri Aman dari Bintulu ke Kuching. Hasil pemeriksaan mendapati lori tersebut membawa muatan kotak-kotak berisi rokok tidak bercukai. Pemandu lelaki warga tempatan berusia 52 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan muatan yang dibawa. Kes diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Serian bagi tindakan serta siasatan lanjut. ACP Syamsul Kasim berkata pasukannya terus aktif melaksanakan operasi kontraban dalam usaha membantras kegiatan penyeludupan di seluruh negeri. Sepanjang tahun 2020, 50 kes akta kastam telah pun berjaya dilaksanakan oleh pasukan Polis Marin. Kemudian kalau mengikut perbandingan 1 Januari hingga 18 Mei 2020, kita telah berjaya melaksanakan dan iaitu 27 kes di bawah akta kastam. Dan setakat ini pada tahun 2021 bermula 1 Januari hingga 18 Mei ini kita telah berjaya melaksanakan tangkapan sebanyak 20 kes. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Markas Pasukan Polis Marin Bintawak, Kuching. ACP Syamsul memaklumkan jawatan kuasa Ops Kontraban telah dibentuk di peringkat kontijen Polis Sarawak bagi memantau serta bertindak terhadap kegiatan penyeludupan kontraban di negeri ini. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri.